Salam sejahtera, salam Sarawak Maju Makmur dan salam UKAS, saluran informasi rakyat. Anda bersama saya Sofia Jenang dan saya Lia Amira dalam rancangan Jorandau, sebuah program bual bicara terbitan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS yang mengupas pelbagai topik semasa. Seperti edisi yang sebelum ini, Jorandau akan memfokuskan kepada inisiatif-inisiatif yang dilaksana oleh Kerajaan Sarawak selain isu-isu yang dihadapi rakyat di Bumi Kenyalang khasnya dan di Malaysia amnya. Untuk edisi kedua ini, kita akan berandau bersama tetamu jemputan kita iaitu Yang Berhormat Encik Fazruddin Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak yang juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN N6 Tupong untuk menjelaskan dengan terperinci mengenai topik yang kita pilih hari ini iaitu implikasi ekonomi baharu terhadap golongan belia khususnya di Sarawak. Selamat datang YB. Terima kasih Sofia dan Lia kerana menjemput saya untuk bersama-sama. Terlebih dahulu YB, bagi pihak Jorandau UKAS, kami sememangnya sangat menghargai kesudian Yang Berhormat bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Baik, bagi memulakan randau kita, mungkin YB boleh kongsikan tentang apa yang dimaksudkan dengan ekonomi baharu di Sarawak yang rancak diperbualkan sehingga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berminat dan meminta Yang Amat Berhormat Premier Sarawak berkongsi dengan ketua-ketua menteri dan juga menteri-menteri besar di Malaysia menerusi mesyuarat jemaah menteri baru-baru ini. Okay, terima kasih sekali lagi Sofia dan Lia and also UKAS kerana menyebut saya. Jadi sebelum saya menjurus ataupun cuba menjawab persoalannya dulu, mungkin di kalangan pendengar-pendengar ataupun yang melihat program kita di kalangan belia, jadi izinkan saya memulakan dengan memberi sedikit latar belakang tentang apa yang telah dicapai oleh kerajaan kita supaya I can put it into context, barulah mereka memahami kepentingan ekonomi baru ini. Jadi dalam sebuah kerajaan ianya sama seperti a household, sebuah rumah di mana kita ada ayah kita, kita ada ibu kita dan tanggungjawab mereka adalah kepada anak-anak mereka. Jadi sudah tentu ayah dan ibu tersebut akan mencuba sedaya upaya untuk mencari pendapatan untuk memastikan kelangsungan hidup ataupun kesejahteraan hidup anak-anak mereka. Ayah mungkin bekerja dan ibu mungkin bekerja. Jadi mereka mendapat gaji pada hujung bulan. Jadi, mun setidaknya mengharapkan gaji saja, maka itulah jumlah pendapatan yang dapat mereka belanjakan untuk kelangsungan keluarga dan anak-anak mereka. Jadi, ada juga di kalangan ibu bapa yang mencari side income ataupun di kalangan ibu bapa yang memikirkan cara-cara yang lain untuk menambah pendapatan keluarga. Jadi, pendapatan ini digunakan untuk sudah pasti tidak dibahagikan kepada anak-anak mereka. Ianya digunakan untuk keperluan tertentu anak-anak mereka. Jadi sudah tentu jika kekangan pendapatan tersebut, mereka harus membuat keputusan sama ada hendak menghantar anak mereka pergi tuition ke tidak. Itu ataupun menggunakan duit tersebut untuk membeli keperluan anak mereka yang lain ke tidak. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan oleh satu pasangan ibu bapa untuk kepentingan anak mereka. Jadi sudah tentu kita melihat kepada masa depan anak-anak kita. Jadi sudah tentu mungkin kita akan melabur sedikit untuk tuition supaya mereka mendapat keputusan yang cemerlang, dapat melanjutkan pelajaran ke universiti dan seterusnya mendapat pekerjaan yang baik. Jadi itu yang berlaku dalam satu household, dalam satu rumah. It is exactly the same thing. Dari sudut konsepnya berlaku kepada sebuah negeri yang diketuai oleh Premier kita, di mana kerajaan Sarawak adalah ibu bapa kepada masyarakat-masyarakat di bawah sana. Jadi jika kita menggunakan pendapatan yang sedia ada sejak dulu lagi, mungkin kita tidak dapat menambah keperluan-keperluan lain. Kerana setiap tahun anak-anak ini di seluruh Sarawak memerlukan keperluan-keperluan yang berbeza. Ada yang perlu jalan, ada yang perlu elektrik, ada yang perlu air, ada yang perlu perparitan yang baik, ada yang memerlukan sistem pengangkutan yang baik, terutama sekali di bandar-bandar. Ada yang memerlukan tempat untuk berniaga yang lebih banyak, lebih baik. Ada yang memerlukan program yang lebih banyak supaya turis ramai datang ke Sarawak, supaya mereka boleh berniaga. Jadi keperluan ini berbeza-beza.
sudah tentu sebagai ayah dan ibu kepada masyarakat Sarawak, kita hendak melaksanakan kesemuanya. Tetapi apabila kita lihat pendapatan kita, maka kita harus agihkan mengikut keutamaan-keutamaan. Jadi itu merupakan satu kekangan daripada dulu lagi. Tetapi Alhamdulillah, dengan kebijaksanaan yang amat berhormat Premier Abang Jo kita, nya mula revenue re-engineering. Nya mikir macam ni untuk menambahkan pendapatan dalam satu rumah tersebut supaya keperluan yang lebih dapat diberikan kepada anak-anak. Maka kita telah melihat sejak sebelum, saya rasa sebelum tahun 2016-2017, pendapatan Sarawaknya mencecah dalam 6-8 bilion. Tetapi yang amat berhormat Premier kita, sudah sampai 11.9 bilion pendapatan. Jadi sudah tentu Sarawak merupakan sebuah negeri yang berpendapatan tinggi. Sudah tentu persoalannya, ini kami si masa duitnya. Sama, jo anak kita madah, ni kami si masa duit gaji kita Pak. Karenanya si dibahagikan terus. Tetapi digunakan untuk membangunkan sida anak-anak kita. Membangunkan infrastruktur, membangunkan sistem pendidikan. Duit tersebut kita gunakan untuk bangunkan keseluruhan Sarawak. Jadi sebab ialah penting untuk kita sentiasa memikirkan kaedah untuk menambah pendapatan. Jadi daripada zaman ke zaman, kaedah untuk menambah pendapatan tentunya berbeza-beza. Mungkin pada 10 tahun yang lepas, penekanan yang amat khusus, mungkin 15 tahun yang lepas, dunia memberi penekanan yang khusus kepada digitalization. Jadi kita, waktu tahun 2017-18, kalau tak silap saya, telah memulakan langkah untuk mendalami kaedah digitalization tu seluruh Sarawak supaya kita si ketinggalan. Jadi zaman berbeza, keperluan global berbeza, tuntutan global berbeza, dan tuntutan global kini itu adalah kepada environmental friendly industry. Jadi apa-apa yang dipolah kita, dunia global akan melihat ada ke si carbon footprint. Mun ada carbon footprint, maka kita tidak akan dapat menyokong. Bank tidak akan memberi pinjaman. Jadinya berbeza kena itu penekanannya. Maka sebab itulah Sarawak melihat kepada tuntutan global tersebut dan kita sudah mupok-mupok sudah untuk mengajar anak Sarawak kita. Kerajaan Sarawak telah memulakan langkah untuk menekankan kepada ekonomi baru yang berlandaskan environmental friendly industry, yang berlandaskan pengeluaran produk yang konsisten untuk memastikan the environmental friendly aspect itu dijaga. Jadi ialah ekonomi baru, the green economy. Okay. Jadi belia-belia kita bila kita sebut the new economy, green economy, maka itulah yang kita maksudkan dan itulah keperluannya. Mun kita dengar tadi daripada awal, kena benda tu penting. Jadi panjang macam pun introduction-nya. Amat jelas ya berkenaan dengan ekonomi baru ini. Jadi dari situ YB ya, bagaimana golongan muda atau belia di Sarawak dapat memanfaatkan sepenuhnya inisiatif ekonomi baru ini? First, kita perlu lihat apa industri-industri yang berkaitan dengan ekonomi baru itu. Yang salah satu daripadanya adalah hidrogen, kedua metanol, ketiga amonia. Apakah benda-benda itu? Okey, hidrogen adalah sumber tenaga, amonia pun sumber tenaga, and metanol pun sumber tenaga. Jadi tenaga itu penting di seluruh dunia. Jadi mungkin selepas itu saya menerangkan dengan lebih lanjut lagi sikit-sikit berkaitan dengan Katuk tadi. Baik, kita dah dengar penjelasan mengenai ekonomi baru dan juga peranan masyarakat khususnya generasi muda atau belia kita dalam memanfaatkannya. Dan seperti yang berhormat beritahu tadi, banyak lagi yang nak diperkatakan. Tapi sebelum itu kita berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam segmen kedua.
Selamat bersua kembali dalam rancangan Johor Randau edisi kali ini yang membicarakan topik mengenai implikasi ekonomi baru terhadap belia Sarawak bersama tetamu istimewa kita yang berhormat Encik Fazruddin Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak dan juga merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N6 Tupong. Baik, kita teruskan dengan soalan kita. Mungkin YB boleh huraikan sedikit secara ringkas tentang pendekatan yang diambil oleh Kerajaan Sarawak dan termasuklah juga manfaatnya kepada golongan belia dalam usaha memupuk minat belia untuk menceburi bidang ekonomi baharu ini. Okey, kalau kita lihat antara elemen-elemen yang penting dalam kita nak membangunkan satu-satu kawasan ataupun satu-satu perindustrian, kita memerlukan yang paling penting dan basic sekali adalah tenaga. Tenaga in the sense electricity yang kita perlukan. Jadi kini tu electricity kita kebanyakannya seluruh Malaysia, bukannya Sarawak saja, Sarawak sudah beransur-ansur kepada sumber tenaga yang boleh diperbarui. Tapi seluruh Malaysia kita masih lagi coal powered daripada sumber tenaga yang berasaskan arang batu, which is tidak dapat diterima oleh global. Maka kita sudah mula beralih kepada untuk mendapatkan sumber daripada tenaga yang boleh diperbaharui. Hidrogen, seperti yang sebutkan tadi, amonia dan metanol. Okey, contoh sikit metanol. Kita telah membangunkan satu metanol plant yang begitu besar sekali di Bintulu. Okey, apakah kesannya kepada belia-belia kita? Sikit je contoh yang saya hendak ambil. Gaji chargeman, gaji chargeman. Kita ada chargeman, kita ada engineer. Chargeman untuk kerjanya berkenaan dengan electricity. Macam mana nak jadi chargeman? Kita pergi ke syarikat elektrik, kita pun Sarawak Energy, kita ngambil lesen, kita ngambil test, ngambil lesen, kita akan dapat jadi chargeman. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi chargeman di metanol plant tu, gaji basicnya adalah 16,000. Gaji basic ya untuk menjadi chargeman di metanol plant. Metanol plant tu adalah satu plano yang menghasilkan metanol yang akan kita ekspor ke luar. Jadi mun kita nak mengolah metanol, mun ada takers susah juga. Jadi kita menghasilkan satu produk yang sudah ada takersnya di luar negara. Jadi kita senang jual. Mun kita jual maka plant yang akan berlautan lah nak. Jadi pekerjaan yang diperlukan adalah baru hari Maret saya melawat metanol plant dan mereka mengatakan mereka memerlukan chargeman 16,000. Kaya sidak MLNG pun offer juga cari chargeman dan yang offer lebih besar 20,000. Berebut-rebut. Jadi itu adalah satu contoh apabila satu industri kita bangunkan industri baru iaitu metanol plant yang telah menawarkan pekerjaan yang salary-nya begitu tinggi sekali untuk anak-anak belia kita. Jadi itu satu contoh. Dan yang amat berhormat Premier semalam telah mengumumkan akan membina another plant, ammonia plant. Ammonia plant tu digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi bila dah ada plant, maka banyaklah tenaga kerja yang diperlukan yang memberi pendapatan ataupun gaji yang begitu tinggi sekali. Ini adalah contoh-contoh sedikit inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Premier kita untuk direbut oleh anak-anak muda kita. Belum lagi kita kelakar hal kita nak mengambil syarikat perlembagaan kita sendiri. Belum lagi kita kelakar hal kita menekankan kebudayaan dan kesenian di Sarawak tu yang bakal memberi ruang dan peluang kepada anak-anak muda kita. We have TVS, we have UKAS, platform untuk anak-anak muda kita menunjukkan bakat mereka yang sebelum ini kita tidak ada. Tetapi dengan adanya platform TV ini, maka industri kesenian pun berkembang. Industri kesenian, anak-anak muda kita juga yang kreatif, yang harus merebut peluang terhadap industri-industri ini. Jadi kita nak tahu juga apa pandangan ataupun ramalan Yang Berhormat tentang impak ekonomi baharu ini terhadap ekonomi Sarawak secara keseluruhannya. Ekonomi Sarawak telah diumumkan oleh World Bank. Kita adalah a high income state. Maksudnya pendapatan negeri kita tinggi. Maksudnya pendapatan rumah kita tinggi.
Yang Amat Berhormat Premier pun madah, kita tidak mahu hanya melihat pendapatan negeri kita tinggi, tetapi kita hendak melihat pendapatan isi rumah itu pun meningkat. Jadi sebenarnya kita nak nambah pendapatan isi rumah, bukan jadi bagi-bagi duit je kepada rumah sih, tetapi kita hendak bentuk masyarakat kita. Kita bagi pendidikan, kita ada Santax di mana pendidikan practically free pendidikan untuk mereka meningkatkan keupayaan mereka. Kita akan sudah membina satu ataupun dan akan membina 5 buah international school untuk anak-anak B40 kita. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita memastikan peningkatan the household income dengan memberi ilmu kepada anak-anak kita supaya mereka dapat bersaing dalam ekonomi baru yang telah saya nyatakan tadi dan mendapat pendapatan yang tinggi. Contribute to the household income itu. Tetapi ia memerlukan usaha yang kuat juga daripada golongan belia kita. Ianya tidak akan datang bergolek, tetapi kita harus berusaha untuk berebut peluang-peluang ini. Jadi kesimpulannya, the big picture adalah masa depan Sarawak tu memang amat cerah sekali. InsyaAllah. Ia bergantung kepada belia, golongan belia itu sendiri untuk mengambil peluang yang ada. Ya. Baiklah, begitu penjelasan yang cukup jelas dan cukup padat daripada Yang Berhormat Encik Fazrudin berkenaan implikasi ekonomi baharu terhadap belia Sarawak. Dan harapan kita semoga penjelasan ini membawa manfaat kepada semua yang menonton. Baiklah, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Baiklah, kita bersua kembali dalam segmen kita yang terakhir dalam Johor Randau bersama tetamu jemputan kita Yang Berhormat Encik Fazrudin Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Politik pada Premier Sarawak dan juga Adun bagi N6 Tupong. Baiklah, dalam segmen ini kita telah dapatkan dua soalan yang dikemukakan oleh rakyat sendiri atau biasanya kita panggil netizen ya, menerusi ruangan komen di laman social media atau media sosial UKAS khasnya untuk perhatian YB. Dan soalan yang pertama ya YB, nyalanya ada si strategi khusus untuk settlekan isu pengangguran belia di Sarawak dalam era ekonomi baharu tu? Okay. Pertamanya, cabaran pengangguran tu dihadapi di seluruh dunia. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Sarawak adalah kita telah memulakan inisiatif-inisiatif untuk menyedia satu industri baru untuk memastikan anak-anak muda kita bermula daripada sekarang hinggalah di masa-masa akan datang akan terjamin pekerjaannya. Itu telah kita lakukan, itu telah kita laksanakan. Seperti yang telah saya kongsikan tadi, methanol plant kita pun sudah siap dan kita embarking on the new plant which is the ammonia plant, dan kita juga menekankan selain daripada industri ekonomi baru tu, kita juga menekankan kepada pertanian cara moden, kita menekankan kepada kesenian tadi dengan adanya UKAS dan TBS. Jadi platform tu dah banyak. Jadi tinggal kita pun lagi. So, yang paling utama sekali adalah first, kita mesti join in the strategy. Walaupun strategi itu ada, mun kita si join in, it's a bit difficult. Contoh, katalah saya habis graduate, lulusan public administration ataupun business study. Saya cari kerja, saya si dapat. What should we do mun si dapat?
then we have to pertingkatkan kita pun kemahiran selain daripada dengan apa yang ada. Dan kita start cari tempat. Sini saya nak belajar tu. Contoh, saya sebutkan tadi Santex. Yayasan Sarawak tu ada, I think 5 pusat latihan lah. Kita ada Swinburne, kita ada Curtin, kita ada ICAPS, kita ada UCTS, dan kita ada Santex. So, itu adalah pusat-pusat latihan ataupun pusat-pusat pembelajaran yang sedia ada di Sarawak. Apa yang diajarnya, kita pun pergi cek. Mun saya nak madah, mungkin si minat kita. Kita pun pergi Santex contohnya. Tangga, tok minat saya tok menjahit tok. Fashion tok minat saya tok. Selain daripada kelulusan yang telah saya dapat tadi, dan belajar, tingkatkan kita pun kemahiran. Mungkin dalam bidang telekomunikasi pun ada juga. Kita bergabung dengan Huawei untuk membentuk satu modul latihan di Santex. So, strateginya sudah sedia ada, but we have to turut bersama-sama menggerakkan strategi tersebut dengan cara-cara yang telah saya sebutkan tadi. Maka dengan adanya kemahiran tambahannya, ataupun seperti yang saya nyatakan tadi, jadi chargeman, dapat mengambil ujian tahap 1, tahap 2, tahap 3, then you have added value to your existing kepakarannya tadi. Dan insya-Allah dengan adanya maka marketability makin membesar. Dan insya-Allah dan kita mungkin akan dapat peluang yang lebih besar lagi. But you have to mengusahakan untuk cari all these resources dan maklumat-maklumat. Meaning for you to be in the market, job market, you have to, apart from academic, you have to improve your skills juga. Dan kita ada banyak tempat yang menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan ini. Kadang-kadang belia kita pun tak dapat nak stick kepada apa yang dia belajar kan YB. Karena kita pun cabaran kita tu adalah the gig economy. Mungkin graduan kita ataupun belia-belia kita sudah nyaman bilanya jadi rider, masanya dapat dikontrol, nya dapat pendapatan, munnya okey dengan cara dan okey. Tapi mun kita nak berkembang lagi, there's a lot of opportunities yang boleh kita ambil daripada apa yang telah kita tawarkan. Baiklah, itu tadi jawapan Yang Berhormat pada soalan kita yang pertama dari netizen. Kita ada soalan yang kedua, ya? Ya. Soalan yang kedua, YB boleh beri panduan untuk belia Sarawak mengambil bahagian dalam ekonomi baharu. Okey, ini lebih kurang sama je lah soalannya tadi. Still, first, dapatkan maklumat. Ya, saya kongsikan bersama dengan kita semua tadi, what is the new economy? Bila kita faham the new economy, baru kita tahu di sini nak pergi kita. Bila saya sebut tadi hydrogen, then you take some interest in hydrogen. Bukan je interest nak jadi saintis, interest melihat apa yang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. Inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan di bawah Kerajaan Sarawak berdasarkan the hydrogen pun untuk elemen dan juga perkara-perkara lain, carbon storage and capture. Itu adalah satu perkara baru yang tidak pernah kita dengar 10 tahun yang lepas. Jadi barang tu barang baru. Apabila kita tahu auto industri yang akan berkembang kelak, auto industri yang akan menawarkan banyak pekerjaan kelak. Then we look at macam mana saya hendak meningkatkan diri saya supaya saya dapat terlibat dalam tawaran-tawaran kerja tu. Semestinya jadi engineer aja, semestinya jadi saintis hidrogen aja. Because nya pun industri yang besar. Untuk menghasilkan hidrogen kita perlu plant. Untuk menghasilkan plant kita perlu electricity. Electricity aja tak chargeman dia perlu untuk maintain the plant kita memerlukan orang yang ada kepakaran maintenance bangunan. Jadinya bukannya dalam sudut hidrogen aja, tetapi kerja-kerja lain yang akan ditawarkan. Contoh, saya ingin bawa perhatian kita kepada ART yang baru sampai, yang sedang menjalani proses cubaan dan sudah pasti perlu ada maintenance dan sudah pasti perlu ada orang bekerja untuk maintain the equipment. Maka itu adalah kerja-kerja yang baru. Jadi kita perlu faham dulu.
what does the new economy means, apa bidang-bidang yang bakal berkembang, dan we decide macam ni saya hendak mempertingkatkan ilmu saya berkenaan dengan perkara-perkara itu. Hanya bukannya just going to the university, ada banyak juga cabang-cabang lain. Pergi training, short courses. So those are the strategy yang boleh saya kongsikan bersama. It's not going to be easy, but kita belia Sarawak tu very resilient. Taknya lasak. Dia akan dapat menghadapi apa-apa aja cabaran. Betul. Jadi nampaknya kita masih ada masa lagi, YB. Boleh tak YB kongsikan sedikit, mungkin YB nak share pesanan ataupun apa yang nak diterangkan kepada harapan ke untuk belia di Harapan Sarawak? kepada belia, the most important thing adalah kita harus sentiasa equip ourselves with knowledge dan ilmu pengetahuan. Bila saya sebut ilmu pengetahuan tu, nyasid semestinya ilmu pengetahuan yang khusus ataupun rasmi. So, ilmu pengetahuan adalah maklumat yang betul. Dengan adanya maklumat yang betul, then only we can strategize our next move. Dengan maklumat yang salah, maka kemungkinan besar kita akan berhadapan dengan pelbagai cabaran. Scammers lah nak. Dia nak maklumat sih betul, kita percaya, kita terjerumus dalam. So that is why it is very important untuk mendapat maklumat yang betul dan untuk mempertingkatkan ilmu kita dalam apa jua bidang. Ilmu tu nyasid dapat dipelajari dengan sekelip mata. Means kita si dapat buka Google in 5 second, 10 second kita lalu berkelakar juga seolah-olah kita tahu. Now we have to face the fact that nyasid macamnya. It has to ada prosesnya. Cek betul ke si, tanya dengan orang yang lebih pandai, belajar daripada orang yang lebih pandai, then only we can equip ourselves with ilmu yang lebih. Dengan ilmu yang lebih tu, then we can take the next step. Ya, langkah pertama, bawalah langkah kedua, langkah ketiga, keempat. InsyaAllah, ujungnya kita mencapai kejayaan. So the most important thing, equip yourself dengan ilmu pengetahuan, dan how to get that ilmu pengetahuan pun penting juga. So, si dapat lalu orang kawan share, lalu percaya, lalu ianya harus dirujuk. Then only we can, pasti kita ada ilmu, dan kedua, kita akan dapat kekalkan perpaduan yang sedia ada di Sarawak tu. Ia pun paling penting juga. Without unity, tanpa perpaduan, the rest will crumble. Nak dikerja oleh pimpinan-pimpinan kita yang lepas, akan hancur lenyap tanpa perpaduan yang kukuh. Dalam keluarga juga apa? Nah, tanpa ada perpaduan yang kukuh di kalangan adik-beradik kita, susah satu keluarga hendak bergerak. Exactly. Betul. Jadi terima kasih Ya Muhammad atas segala yang telah pun dibicarakan. Kita sudah pun berada di penghujung bual bicara kita, dan pastinya semua yang telah diperjelas dan disampaikan oleh Yang Berhormat Fazrudin sebentar tadi menjawab segala pertanyaan dan menjadi iktibar untuk kita semua. Jadi seterusnya menambahkan lagi pengetahuan serta informasi untuk kita semua. Betul-betul. Dan sehingga kita berjumpa lagi dalam edisi yang akan datang, di mana kita akan turut mengupas topik semasa yang lain pula. Saya Sofia Jenang. Dan saya Lia Amira. Salam UKAS, saluran informasi rakyat. Assalamualaikum.